Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abah Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM yang baru Datuk Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz di pejabat beliau Wisma Bapak Malaysia di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan memberitahu kunjungan hormat berkenaan adalah bagi memperkenalkan dirinya yang mula melapor diri pada 20 Februari yang lepas. Beliau berkata antara yang dibincangkan ialah mengenai kerjasama pihaknya dan Kerajaan Sarawak dalam pelaksanaan projek-projek yang diberikan dengan nilai RM50 juta ke bawah. Jadi dalam pertemuan tersebut, Premier juga menyatakan beberapa perkara yang perlu diberi penumpuan oleh pihak persekutuan, terutamanya di dalam membantu Kerajaan Sarawak di dalam pelaksanaan projek-projek yang diberikan dengan nilai 50 juta ke bawah, di mana kami akan bekerjasama untuk membantu memantau supaya projek itu tidak menjadi lewat jadual ataupun menjadi projek sakit. Perkara ini amat penting kerana kejayaan sesuatu projek diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan akan memberi keselesaan dan juga memberi manfaat kepada rakyat. Tambahnya, turut dibincangkan ialah isu sempadan negara yang memerlukan kerjasama lebih erat agar pembangunan negara seiring dengan Nusantara kelak. Premier juga membangkitkan berkaitan dengan isu-isu supaya kerjasama yang lebih erat lagi dapat kita gembelingkan antara federal dengan kerajaan negeri, terutamanya di dalam melihat sempadan negara kita dengan pembinaan pos-pos kawalan dan juga berkaitan dengan ICQS supaya kita seiring dengan pembangunan Nusantara di Kalimantan. Untuk rekod, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan yang menggantikan Datuk Ruji Ubi sebelum ini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri KDN. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancang Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Ketua Pengarah Pemantauan dan Penilaian Pembangunan, Raja Muhammad Azhan Shah Raja Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Strategik, Nur Rashikin Ishak, Pengarah Pembangunan Negeri Sarawak, Jasni Jubli, Pengarah Bahagian Susun Semula Masyarakat BSSM, Zamrud Yahya dan Pegawai Khas Ketua Pengarah Syariman Mat Saleh. Laporan seterusnya, pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB sedang bekerjasama dengan Universiti Tsinghua di China untuk menjalankan penyelidikan berkenaan kajian lapangan menggunakan biodiesel sawit dalam enjin kenderaan buatan China. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia termasuk kajian makmal dan kebolehlaksanaan penghasilan biojet sawit sebagai bahan api penerbangan mampan SAF. Selain itu, katanya pihak MPOB juga sedang mengadakan kerjasama bersama 6 universiti tempatan berkenaan kajian percubaan enjin diesel dengan menggunakan adun biodiesel B30. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan lisan daripada Ahli Parlimen Tanjung PI, Datuk Seri Dr. Wik Jek Seng semasa persidangan pada Selasa. Datuk Seri Fadilah menambah pelaksanaan penggunaan biodiesel sawit adalah langkah strategik kerajaan melalui Kementerian Peladangan dan Komoditi bagi menggalakkan penggunaan minyak sawit dalam negara serta bertujuan untuk mengukuhkan dan menstabilkan harga minyak sawit dalam jangka masa panjang. Tambahnya lagi, penggunaan biodiesel sawit turut mampu menyumbang kepada kemampanan dan meningkatkan imej industri sawit negara dalam melaksanakan amalan-amalan yang mesra alam di samping mengurangkan penggunaan bahan api berasaskan fosil sekaligus dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai usaha untuk menambah baik liputan telekomunikasi di Sarawak khususnya di kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang berkata, rangka kerja kawal selia mengenai perkara pendigitalan di Sarawak telah diwujudkan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat ini. Katanya, Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC telah ditubuhkan untuk menerajui dan memudahkan pembangunan dan pelaksanaan multimedia komunikasi dan inisiatif ekonomi digital Sarawak termasuk pembangunan telekomunikasi.
Jelasnya, memandangkan tanggungjawab membangunkan infrastruktur telekomunikasi terletak pada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak masih campur tangan dan melengkapkan usaha Kerajaan Persekutuan dan membelanjakan 1.89 bilion ringgit untuk mempercepatkan pembangunan telekomunikasi khususnya di kawasan luar bandar. Dalam satu kenyataan media pada Selasa, beliau memberitahu walaupun terdapat 97% kawasan berpenduduk di Malaysia telah diliputi oleh rangkaian 4G, liputan rangkaian 4G di Sarawak hanya meliputi 54% daripada kawasan berpenduduk. Tambahnya, Sarawak kini memiliki 3,500 menara telekomunikasi serta struktur dan memerlukan 3,500 lagi untuk mencapai liputan penuh. Keperkembangan di bawah pengiktirafan Taman Geo Delta Sarawak SDGP sebagai Taman Geo Kebangsaan merupakan satu pencapaian kepada Kerajaan Sarawak. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, pengiktirafan itu sebagai usaha memelihara kelestarian alam semula jadi dan pengurusan mampan kawasan yang memiliki nilai tapak geo yang tinggi. Menurutnya, ia menekankan 3 aspek iaitu pemeliharaan, pemuliharaan, warisan dan pembangunan ekonomi serta pembangunan komuniti. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian ekspedisi SDGP 2023 sempena penganjuran ekspedisi SDGP di kawasan Bauk dan Padawan di sini pada Isnin. Tambah beliau, objektif utama ekspedisi Sarawak Delta Geopark tahun ini adalah bagi pengumpulan dan penyatuan maklumat lanjut mengenai warisan geologi, biologi, budaya tempat dengan penglibatan seramai 81 orang peserta penyelidik dan pegawai serta komuniti tempatan. Katanya, ia juga bertujuan mendokumentasikan nilai-nilai penting serta mengenal pasti potensi geopelancongan di kawasan Bauk dan Padawan. Ekspedisi tersebut berlangsung selama 7 hari mulai dari 20 sehingga 26 Mac ini di mana pameran mengenai SDGP yang merangkumi beberapa aspek pelancongan di Bauk dan Padawan bertempat di Dewan Suara Bauk. Keperkembangan di Miri, kerajaan menerusi Kementerian Dalam Negeri KDN dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK perlu mewujudkan pusat pemulihan di kawasan utara Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Isman Awang Sauni, pusat tambahan ini diperlukan bagi memberikan perhatian lebih terhadap isu penagihan dadah di negeri ini. Jelasnya, harapan sama turut diutarakan oleh wakil-wakil rakyat di bawah Parlimen Sibuti iaitu Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bergenu, Datuk Rozi Yunus dan Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Adun Lambe Dr. Ripin Lamat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi Flag Off Jerayawara sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah tahun 2023 di Subis pada Isnin. Dalam pada itu, Lukan Isman yang juga Ahli Parlimen Sibuti mencadangkan agar pihak AADK menambah nilai terhadap program-program pemulihan yang dijalankan agar setiap klien yang sedang dibimbing mampu menyumbang semula khidmat tenaga bagi pembangunan masyarakat setempat. Paparan berikutnya, masyarakat yang dianggap sebagai rakan strategik terpenting pihak polis telah banyak membantu usaha mencegah kes jenayah. Ketua Polis Daerah Bauk DSP Poji Nyaon berkata, usaha itu seiring dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada yang terus dikekalkan pada sambutan Hari Polis kali ini. Jalinan akrab ahli masyarakat sebagai rakan strategik terpenting PDRM telah membantu pasukan dalam usaha mencegah jenayah. Justru, konsep kepolisian masyarakat akan terus diperteguhkan bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab ke arah matlamat mewujudkan persekitaran sifar jenayah di negara ini. Seiring dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada.
Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan perhimpunan peringatan Hari Polis ke-216 di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bau pada Isnin. Acara perarakan membawa masuk watikah perutusan Ketua Polis Negara telah dilakukan oleh anggota unit MPV dan bahagian siasatan penyiasatan trafik daerah BSPTD Bau sebagai gimik perhimpunan dan dibaca oleh DSP Puji Nyaon. Majlis kemudiannya diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada pegawai kanan, pegawai rendah polis dan pegawai awam polis IPD Bau dari bahagian siasatan jenayah daerah Bau, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Bau, Balai Polis Bau, bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti daerah Bau, Logistik Bau, bahagian Cawangan Khas daerah Bau dan bahagian siasatan narkotik daerah Bau. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Adun Tasik Biru, Datuk Henry Herijinib dan Adun Opa Billy Sujang. Beralih dengan laporan di Bintulu, pembinaan Sekolah Kebangsaan SK Sri Simalajau siap sepenuhnya dan telah memulakan hari pertama sesi persekolahan 2023-2024 dengan kekuatan pengajar sebanyak 26 guru. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Bintulu, Semri Suhaili, seramai 183 orang pelajar prasekolah tahun 1, 2 dan 3 telah mendaftar untuk sesi persekolahan 2023-2024 pada Isnin. Kita di sekolah sebagai sebuah sekolah baru, SK Sri Simalaju kita bermula dengan prasekolah sehingga tahun 3. Dan kita akan ansur maju mula tahun ke tahun kerana kita ada beberapa keperluan yang perlu kita penuhi sebelum dia menjadi sepenuhnya namun. Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa meninjau suasana hari pertama sesi persekolahan di sekolah tersebut pada Isnin. SK Sri Simalajau yang terletak di Batu 33 Jalan Bintulu Miri merupakan sekolah baharu yang dibuka di kawasan tersebut dan kebanyakan pelajarnya merupakan pelajar yang berpindah dari sekolah berdekatan seperti Sekolah Kem Batu 18, SK Kidurong 1 dan 2. Sekolah di bawah Pelan Pusingan Pertama RP1 Rancangan Malaysia ke-11, RMK11 ini mempunyai 24 bilik darjah yang boleh menampung sejumlah 1,200 pelajar, beberapa bilik asrama yang boleh menampung sejumlah 200 orang pelajar dan 24 unit rumah guru serta kemudahan-kemudahan yang lain. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.com video MY dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan majlis perasmian Ekspedisi Taman Geo Delta Sarawak SDGP 2023. Sebenar penganjuran ekspedisi SDGP di kawasan Bau dan Padawan di Dewan Suara Bau pada Isnin. #Mebafakta. Salam UKAS.